sejahtera rakyat Malaysia, berita hiburan artis, hobi pergolakan isu-isu semasa politik, ekonomi dan sosial negara yang sahih dan terkini hanya di Heavenly Channel. Tolong pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita terkini. Berita terkini, kes Najib Rosmah terus curi tumpuan pada 2022. Kuala Lumpur, tahun 2022 sekali lagi menyaksikan mahkamah menjadi tumpuan apabila melakar beberapa keputusan penting dalam kes rasuah, pengubahan wang haram, pecah amanah jenayah serta bunuh yang membabitkan ahli politik dan tokoh atau orang kenamaan. Bagaimanapun paling mencuri perhatian ialah kes rasuah membabitkan Datuk Seri Najib Tun Razak dan isterinya Datin Seri Rosmah Mansor. Keputusan mahkamah dalam kes berprofil tinggi itu turut menyaksikan Najib menjadi bekas Perdana Menteri pertama Malaysia yang terpaksa meringkuk dalam penjara bagi kesalahan jenayah. Najib 69 telah dibawa ke penjara Kajang selepas Mahkamah Persekutuan pada 23 Ogos mengekalkan sabitan serta hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta terhadapnya kerana menyelewengkan RM42 juta dana milik SRC International Sendirian Berhad. Panel 5 hakim dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tun Tuan Mat ketika menolak rayuan Najib terhadap keputusan Mahkamah Rayuan yang mengekalkan perintah Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa Perdana Menteri itu semasa perbicaraan kes tidak pernah mempersoal wang sebanyak RM42 juta yang dideposit ke akaun bank peribadinya. Mahkamah turut memerintahkan Rosmah 70 di penjara 30 tahun jika gagal membayar denda. Bagaimanapun mahkamah membenarkan permohonan beliau untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman sementara menunggu rayuan. Rosmah turut berdepan pertuduhan membabitkan kes pengubahan wang haram dan mengelak daripada membayar cukai. Mahkamah Tinggi telah menetapkan 12 Mei tahun depan untuk perbicaraan. Sementara itu, Najib berdepan 4 kes penyelewengan wang sebanyak RM2.3 bilion dana milik Satu Malaysia Development Berhad 1MDB menggunakan kedudukannya untuk meminta laporan audit 1MDB pecah amanah jenayah berjumlah RM6.6 bilion berhubung pembayaran kepada International Petroleum Investment Company PIC dan pengubahan wang haram membabitkan dana SRC International sebanyak RM27 juta. Mahkamah Tinggi telah menetapkan 30 Januari tahun depan untuk memutuskan sama ada Najib dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Arul Kandasamy akan dibebaskan daripada pertuduhan atau diperintah membela diri. Satu lagi kes berprofil tinggi yang meraih perhatian umum ialah kes timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi membabitkan sistem visa asing apabila Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 23 September lepas telah membebaskan beliau daripada 40 pertuduhan menerima rasuah di akhir kes pendakwaan. Hakim Datuk Muhammad Yazid Mustafa membebaskan Ahmad Zahid yang juga Presiden UMNO selepas mendapati pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie bagi semua pertuduhan apabila mereka gagal membuktikan elemen terpenting iaitu penerimaan wang rasuah dan saksi utama pula tidak boleh dipercayai. Dalam satu lagi kes, Mahkamah Tinggi pada 14 November menolak permohonan pendakwaan bagi melucut hak 2,435 unit barangan kemas, 7 jam tangan mewah serta 29 beg tangan berjenama serta wang tunai berjumlah RM114,394,393.44 milik Najib dan Rosmah yang dirampas dalam serbuan oleh polis pada Mei 2018. Susulan itu pada 30 November, Idrus mengesahkan bahawa AGC tidak akan mengemukakan rayuan terhadap keputusan tersebut dan ini bermakna Najib serta Rosmah bebas menuntut kembali barangan berharga mereka.
Barangan terbabit yang didakwa hasil aktiviti haram yang dikaitkan dengan skandal 1MDB telah dirampas di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Tahun 2022 turut menyaksikan Mahkamah Rayuan pada 5 Ogos dalam keputusan majoriti 21 memutuskan bahawa kanak-kanak yang dilahirkan di luar negara oleh wanita Malaysia yang berkahwin dengan warga asing tidak berhak mendapat kerakyatan Malaysia secara otomatik. Panel 3 hakim yang dipengerusikan oleh Datuk Kamaluddin Mohamad Said membuat keputusan untuk itu selepas membenarkan rayuan Kerajaan Kementerian Dalam Negeri dan Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara. Keputusan majoriti dicapai oleh Kamaluddin dan Datuk Azizah Nawawi, manakala Datuk S. Nanta Balan tidak bersetuju. Sekian info hari ini. Terima kasih.